Bagaikan irama dan lagu, begitu juga alam semula jadi yang mempunyai pelbagai peranan dan fungsinya terhadap keseimbangan ekosistem dalam kehidupan kita setiap detik waktu. Alam dan sumbernya memberikan 1000 makna kepada mereka yang berusaha. Sekarang ni lagi mahal. Kalau dulu memang murah. Sekali ambil aja barang tu 1000 hantar. Harga teruk lah, tinggi lah. Barang tak ada. RM7 membawa ke RM13, RM14. Tak ada. Kalau kerang ada, harga memang sama. Tak cukup besar lah dia pun tangkap. Tapi memang market memang kerang kurang kan. Orang pun angkat juga pun. Sekarang kerang mahal tak boleh dibuang. Balik direbus. Janji ada barang aja. Kalau murah takkan saya jual mahal. Kerang yang dahulunya melimpahi rezekinya kepada penternak dan nelayan di Malaysia, kini seakan retak menunggu pecah. Kekayaan sumber yang ada seakan diancam dari hari ke hari. Pengenalan projek kebun kerang di Selangor bermula pada tahun 2006 sebanyak 200 lot ternakan kerang bagi 3 daerah iaitu Kelang, Kuala Selangor dan Sabak Bernam. Itu polusi kadang-kadang banyak susah cakap lah. Kalau nasib baik, ada ong lah. You taruh sikit-sikit, dia boleh hilang pun kira main untung. Tapi biasa 10 pasien pun tak sampai lah. Dah hilang ya. Kalau lesen, bukan sini punya orang. Kamu saya punya. Bukan sini punya orang. Kalau tengok tu perekalan mari dah sulah lari sini dalam 100 orang oh. Semua penuh. Betul lah. Biasa tabur mau 1 tahun lebih baru boleh dapat duit. Sekarang itu barang harga ada. Memang curi punya maya. Salah satu tujuannya adalah memanfaatkan perairan Selangor yang kaya dengan lumpur yang sesuai untuk ternakan kerang atau Anadara granosa. Pembahagian keluasan sebanyak 50 hektar bagi setiap satu lot telah ditetapkan 10 lot di Kelang, 75 di Kuala Selangor dan 115 di Sabak Bernam. Sewaktu projek ini mula diperkenalkan, pengeluaran pada masa tersebut adalah sekitar 1,000 metrik tan setahun. Ianya meningkat ke tahun yang seterusnya. Lepas itu pada tahun 2008, peningkatan hampir sekali ganda, iaitu lebih kurang 13,000 metrik tan. Dan kemuncak pengeluaran kebun kerang negeri Selangor ini adalah pada tahun 2010. Sebanyak 41,400 metrik tan. Lazimnya, telur tidak berbentuk bulat. Pada asalnya, telur di dalam induk betina kerang adalah berbentuk buah per atau air mata. Apabila telur dari betina dan sperma jantan bersenyawa, pencantuman menjadikan telur tadi berubah menjadi bentuk bulat. Dalam kitaran hidup telur dan larva kerang, telur kerang akan mengalami proses meiosis, iaitu pembentukan sel dan pembahagian sel, iaitu dari 2 kepada 4 sel, 6 sel, 8 sel dan seterusnya. Sehinggalah berhenti pembahagian sel tersebut
dan berubah kepada bentuk yang lain, iaitu apa yang dikenali trokofor. Di peringkat trokofor ini, telur mula bergerak dan selepas 20 jam ia berubah ke peringkat yang mana ianya dikenali sebagai larva D. Di peringkat inilah penerimaan makanan berlaku. Seterusnya iaitu peringkat ambuh dan peringkat padiliviga atau peringkat larva pemata. Di peringkat larva pemata, uniknya, ia akan mengalami perubahan ciri-ciri badannya, iaitu terdapat satu bintik hitam di atas cengkerangnya dan mengeluarkan satu kaki dan mula mendap ke dasar hamparan lumpur serta menjadi benih yang sebenarnya. Kerang sebenarnya diternak mengikut kaedah ternakan ekokultur. Tapi kerang diternak di kawasan perairan terbuka. Jadi dia bergantung kepada benih-benih kerang yang terhasil dari kaedah semula jadi dah. Jadi laut-laut di Selangor terutamanya adalah kawasan ekosistem yang sangat sesuai untuk benih-benih kerang hadir, dan kebanyakan kerang-kerang yang diternak di seluruh negara mendapat bekalan benih dari Selangor. Jadi ekosistem Selangor ni sangat-sangat berbeza dari ekosistem negeri-negeri lain di pantai barat ni, di mana ekosistem di Kuala Selangor terutamanya adalah tempat di mana selut-selut yang halus mendap. Oleh kerana perairan di sini ni peredaran arusnya agak perlahan, jadi ianya sesuai untuk pemendapan selut-selut halus. Dan selut-selut halus ini membentuk ekosistem dataran lumpur yang sangat-sangat sesuai untuk kejatuhan benih-benih kerang. Sebab itulah Selangor sentiasa dilimpahi dengan benih-benih kerang. Menjadi rutin tugas kepada pegawai perikanan dalam memastikan peraturan dan undang-undang yang ada diikuti dalam proses penjualan kerang. Pemeriksaan terperinci dijalankan bagi memastikan kadar dan perincian kerang yang dipasarkan adalah mengikut peraturan. Okey, saya sekarang ni, kalau kita ikutkan tengok ni, adalah saya 24 mm lah. Mana kalau saya 24 mm ni dikira saiz bilik. Kalau ikut daripada peraturan perikanan untuk kerang 2002, saiz yang kita benarkan 25 mm ke atas untuk tujuan jualan lah. Yang mana saya 25 mm ke atas ni saiz kerang dewasa. Tapi kita fahamlah dalam banyak-banyak kerang yang kita ambil ni memang akan ada terlepas lah saiz-saiz yang kecil macam ni kan. Okay, saiz kerang yang ada di pasar sekarang ni adalah saiz 28 hingga ke saiz 33 mm. Yang mana saiz ni adalah saiz yang biasa terdapat di pasaran sini lah. Bagi projek kerang di Selangor, antara salah satu syarat ialah peserta adalah nelayan sepenuh masa dan menjadi sasaran objektif Jabatan Perikanan Malaysia dalam membantu meningkatkan pendapatan nelayan tradisi dari rata-ratanya RM700 ke RM3,000 sebulan. Atas usaha yang dilakukan Jabatan Perikanan, pengecualian bayaran lesen menduduki sementara atau TOL dengan bayaran sebelum ini mencecah RM10,000 setahun telah dapat membantu nelayan dan penternak dari segi kos operasi yang dilakukan. Kini, nelayan hanyalah perlu membayar permit dan lesen sistem kultur laut sebanyak RM250 setahun. Permintaan yang tinggi terhadap sumber ini menyebabkan nelayan dahulunya
menghadapi pelbagai masalah dari aspek penggredan dan mengasingkan kulit. Kini, dengan adanya bantuan mesin yang diberikan Jabatan Perikanan, ia secara tidak langsung dapat menjimatkan mangsa dan tenaga dalam operasi ketika musim menuai. Mengikut Peraturan Perikanan, Pemeliharaan dan Kultur Kerang 2002, benih kerang di antara saiz 4 mm hingga 25 mm. Salah satu daripada isu benih kerang ini semakin pupus adalah disebabkan aktiviti penyeludupan dan juga disebabkan pencemaran yang berlaku di kawasan-kawasan ternakan. Dia bagi kita 2006, mula buat 2007. Masuk tahun kelima, dia dah lain. Ada yang mati, ada yang apa, tanah tempat yang apa, yang tak bertanah lembik. Kerang bermula tahun 2010 sehingga sekarang pendaratannya mulai merosot secara mendadak dan ini memerlukan tindakan pembetulan dari segi sama ada pengurusan perikanan ternakan kerang di Selangor. Lantaran pelbagai andaian sebelum ini dilontarkan, ekoran kemerosotan penghasilan sumber kerang akhirnya mendorong penyelidik-penyelidik dari Jabatan Perikanan untuk menjalankan kajian secara terperinci terhadap habitat dan ekosistem di tapak kebun kerang di Selangor, khususnya aliran air sungai di Sungai Buloh. Kajian persampelan terhadap populasi dan biologi kerang di tapak ternakan akan dilakukan. Selain itu, kajian kualiti air, terascendiman dan fitoplankton akan dijalankan bagi mengesan punca permasalahan yang timbul. Sekarang kita akan membuat persampelan atau menggunakan penyawat yang besar-besar di tapak lain. Okey. Okey. Apa yang kita perhatikan sekarang ini adalah kerang-kerang yang telah diternak sebelum ini dan telah mencapai saiz yang agak seragam dan kita akan mengambil sampel untuk tujuan analisa lanjut di makmal. Sekarang ni masalah kerang ni di Selangor adalah disebabkan kerang-kerang yang diternak ni cepat mati. Okey. Jadi berbeza dengan hasil tangkapan pertama tadi di mana hasil tangkapan bersih, tidak ada kerang-kerang yang mati, tapi di tapak ini boleh dilihat banyak kerang-kerang yang telah mati. Keadaan begini mengganggu kehidupan kerang di mana mereka terpaksa bersaing bagi mendapatkan makanan yang sama, iaitu plankton. Jadi tapak-tapak ini ternakan sebegini sudah tidak sesuai lagi untuk ternakan kerang dan kita perlu menjalankan kajian lanjutlah bagi mengenal pasti kenapa terdapat perubahan macam ini, terutamanya dari segi kualiti tanah dan kualiti air lah. Let long note 03 15 140. Kedalaman 1. The probe into the water. The meter here shows we have a temperature of 29.3, a conductivity of 20.5, oxygen levels are about 5, which is quite okay. pH 7.2, indicative of estuarine brackish water. We have a salinity of 14, which is also indicative of estuarine water between salt and fresh water. Okay. Next, what we're doing here is the measurement for chlorophyll A. That is, the temperature of the seawater is 29.9.
And the chlorophyll level, according to our present measurement, is 15.2. This is a sufficient amount of chlorophyll. So our water here is quite rich with plankton. And I think food source for the cockles is not a problem. Pengambilan sampel tanah turut diambil bagi mengumpul data secara holistik terhadap tapak ternakan kerang. Bagi pengambilan sampel air, sebanyak 3 peringkat lapisan akan dijalankan, iaitu dasar, tengah dan atas akan diambil dan dianalisis di dalam makmal. Bagi kajian yang menyeluruh, pihak Jabatan Perikanan bersama Lembaga Urus Air Selangor atau LUAS sebagai pihak yang berkepentingan di Selangor turut menjalankan kajian terhadap aliran air sungai di Sungai Buloh yang dilaporkan mempunyai tahap kebersihan yang membimbangkan. Sungai sebagai indikasi utama terhadap punca pencemaran. Kajian diteruskan menelusuri kealiran sungai di aliran atas bagi mengenal pasti kedudukan dan lokasi punca pencemaran yang berlaku. Not as threatening. The big culprit is ammonia. We also sample water and take it back to the lab, and that analysis might indicate our ammonia levels, because that would show if there's anthropogenic pollution in the river. Pengambilan data dan punca aliran air dari kawasan perindustrian serta aktiviti pembukaan tanah secara tidak terkawal juga turut dilakukan. Kita dah kenal pasti daripada siasatan kita terdapat effluent daripada satu kilang yang sedang memproses plastik recycle, di mana sebenarnya kalau ikutkan dia mencemar Sungai Buloh dan menyebabkan air berwarna hitam. We are here to see the dissolved oxygen level because we saw that the effluent water is very grey, very murky, and our oxygen levels are very, very low. From our meter, we are getting now only 0.4, less than 1 part per million, which is, I don't think anything can live in this kind of water. There absolutely no oxygen in the water to maintain aquatic life. Untuk mendapat data yang terperinci, beberapa kajian susulan di dalam makmal dilakukan. Di Institut Penyelidikan Perikanan Batu Maung, penyelidik-penyelidik akan mengkhususkan kerja-kerja kajian bagi mendapat data dalam pelbagai perspektif. Bagi Dr. Alias, kajian mengetahui tumbesaran dari mula benih diletakkan hingga musim tuaian bagi jangka masa 6 bulan dengan kerja-kerja ukuran saiz dan berat diperincikan. Bagi kajian pengukuran kandungan amonia terhadap populasi kerang yang sangat berhubung kait dengan ancaman yang berlaku di tapak ternakan, proses kajian amonia secara berperingkat dilakukan. Berdasarkan kajian yang telah kami jalankan di kawasan ternakan kerang, telah dapat tahu bahawa paras amonia adalah agak tinggi. Jadi untuk membuat tafsiran kesan amonia ini kepada kerang-kerangan, kami sini telah men-set up satu eksperimen bioassay di mana kami akan mendedahkan kerang kepada paras kepakatan amonia dari paras rendah kepada paras yang tinggi, dan kita akan tengok kesan toksik amonia ini ke atas kadar makanan kerang. Jadi pemerhatian yang kami buat adalah selama 96 jam, dan dalam masa ini kita akan nampak sama ada makanan yang kami bagi kepada kerang ini habis dimakan ataupun tertinggal. Dari situ kita akan buat kesimpulan sama ada
amonia itu membawa kesan negatif kepada kerang atau tidak. Hasil kajian mendapati kepekatan kandungan amonia mengubah tindak balas kerang yang menutup cengkerangnya dan tidak melakukan proses pemakanan. Dengan itu, kajian yang dijalankan oleh Dr. Syahuntala sangat tepat di mana kandungan amonia menjadi faktor utama terhadap kematian kerang. Kajian pengesanan penyakit dan kadar tumbusaran juga turut dilakukan di NAFISH dalam menentukan status kematangan kerang. Sebahagian daripada tisu, contoh macam tisu insang ataupun tisu gonad dia ataupun tisu penghadaman dia akan diambil checking untuk penyakit virus, bakteria, parasit dan salah satu lagi yang matang. Struktur begini dan kita boleh andaikan induk ni ialah induk yang matang. Bagi ukuran secara terperinci sedimen dan tanah di tapak ternakan, unit marin di Jabatan Mineral dan Geosains dipertanggungjawabkan. Di sini proses menentukan jenis sedimen dijalankan terhadap lumpur di tapak ternakan bagi mengenal pasti punca kemerosotan populasi ternakan Anadara granosa atau kerang. Di FRI Pulau Saya, kejayaan penentuan dan pembiakan secara aruhan di dalam makmal turut dilakukan oleh Jabatan Perikanan. Bagi proses ini, induk kerang bersaiz 30 mm akan diletakkan di dalam lumpur atau tanah tangki semayan pada kadar 5 cm, iaitu menepati kehidupan kerang di habitat asal. Apabila kita membuat pembenihan kerang, kita memerlukan lebih banyak betina daripada jantan bagi proses penghasilan telur. Di dalam sistem ini, beberapa elemen yang ditambah nilai mengikuti habitat asal, iaitu ciri-ciri penting seperti air laut dan aliran air sebagai menggantikan fenomena pasang surut di habitat semula jadi. Sejumlah 30 hingga 50 ekor induk kerang yang telah disesuaikan keadaannya selama 3 hari kemudiannya akan dicuci dan dimasukkan ke tangki aruhan bagi proses pembenihan. Pendekatan induce dengan menggunakan aliran suhu air sedikit panas membolehkan induk-induk mengeluarkan telur dan sperma yang seterusnya berlakunya pensenyawaan. Dengan kejayaan pembenihan di dalam makmal, ianya menjadi satu tanda aras kepada ukuran sumber yang kita ada dalam usaha pengekalan sumber yang berterusan. Diharapkan dengan penguatkuasaan undang-undang dan pemantauan yang berterusan yang dijalankan Jabatan Perikanan dan semua yang terlibat dalam memastikan sumber khazanah Anadara granosa ini terus dapat berkembang biak dengan baik buat selamanya. Ini kerana pemeliharaan sumber dan alam semula jadi yang kita ada kini dapat dinikmati oleh generasi ke generasi.